Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, so apa kabar semua? Harap semua sihat. So untuk hari ini kita sambung lagi topik nombor nisbah. Topik nombor nisbah, standard pembelajaran membuat pengiraan membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib operasi. Maksudnya buat operasi ni lah, operasi tambah, tolak, darab, bahagi dan juga operasi gabungan. Operasi gabungan yang melibatkan pecahan. Sebelum kita buat operasi gabungan, kita kena lihat dulu kena ulang kaji dulu macam manakah operasi tambah, tolak, pecahan. Macam mana operasi darab dan bahagi, pecahan. Kita kena tahu dulu satu-satu konsep itu, barulah boleh buat gabungan. Sebenarnya benda tu kamu sudah belajar masa sekolah rendah. Masa sekolah rendah sudah belajar operasi tambah, tolak, darab, bahagi. Sudah belajar satu-satu tu. Cuma yang tingkatan satu ini ialah operasi melibatkan gabungan. So mari kita ulang kaji dulu. Contoh contoh kita buat untuk operasi tambah dulu. Contoh negatif 5/6 tambah 1/2/3. Macam mana kamu nak selesaikan untuk soalan ini? Negatif 5/6 tambah 1/2/3. Kaedah untuk penyelesaian bagi operasi tambah ialah penyebut ini mesti sama nilai dia. Dan untuk lebih senang, nombor bercampur ni kita panggil nombor bercampur 1/2/3 tukar kepada pecahan tak wajar. Tukar dulu ni kepada pecahan tak wajar. Macam mana mau tukar ni kepada pecahan tak wajar? So caranya ialah darab 1 darab 3 kemudian tambah dengan 2. 1 darab dengan 3 kemudian tambah dengan 2. So ini apa jadi? Apa jadi itu? Dia akan jadi 1 kali 3 3. 1 kali 3 3 ni. 1 kali 3 3. Kemudian 3, jawapan 3 tu tambah dengan 2 akan jadi 5. So dia akan jadi berapa? 5/3. So salin balik. Salin balik, dia akan jadi apa? Negatif 5/6 tambah 5/3. So yang inilah yang perlu disamakan pembawah dia, samakan penyebut dia. So pecahan pertama per 6, pecahan yang kedua per 3 tidak sama kan? So adjust dia, ubah dia supaya sama. Macam mana adjust? Kita tahu CV3 3 boleh didarab supaya jadi 6 kan? Darab dengan berapa? 3 darab 2. 3 darab 2 akan dapat 6 kan? So bila 3 darab 2 dapat 6, 5 yang di atas pun terikut kena darab dengan 2. Dia mesti sama ni. Mesti sama. Yang ni mesti sama. Mesti sama, sama-sama darab. So bila didarab apa jadi? Bila jadi tu maksudnya kita salin balik lah. Salin balik. Yang ni salin saja, tidak dibuat apa-apa. 5/6 sini salin tambah 5 darab 2 akan jadi 10.
3 darab 2 akan jadi 6. Okey, so sekarang yang bawah ini sudah sama kan. Okey, untuk operasi tambah tolak, okey, bila sudah sama di bawah dia, kita operasikan sahaja yang di sebelah atas. Okey, yang belah atas ada apa? Yang atas ada negatif 5 tambah 10. Ini kita sudah biasa buat kan. Okey, operasi integer. Negatif 5 tambah 10. Apa jadi negatif 5 tambah 10? Apa jadi ni? Tanda berbeza kan. Tanda lain-lain. Satu tambah, satu tolak lain kan. Bila lain, apa kena buat? Buat operasi tolak. Siapa tolak siapa? 10 tolak 5. 10 tolak 5 apa jawapannya? 10 tolak 5 apa jawapan dia? 5 kan. 5 ikut tanda siapa? Ikut tanda 10. Okay, 5 ikut tanda 10. Kenapa? Sebab 10 besar. So 5 adalah positif. Yang di bawah per ni, satu kali ni, okey, salin balik per 6. So jawapan dia ialah 5 per 6. Positif diabaikan. Okey, boleh faham okey, contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Okey, kita buat operasi tolak. Okey, kita buat operasi tolak. Okey, contoh soalan 2 per 5 tolak 5 per 6. Okey, macam mana mau buat operasi ni? Tengok, operasi tolak. Okey, tambah tolak ni, tambah tolak mesti sama di bawah dia. So sekarang yang ini tidak sama kan. Macam mana cara supaya 5 dengan 6 ni jadi sama? Ingat tak yang kita buat kemarin, yang CP tu, CP yang sama. Macam mana 5 dengan 6 ni jadi sama? CP5 dengan CP6. Okey, cuba tengok CP5, CP6. CP5 mana CP5? Okey, CP5. Okey, sini CP5. Ini CP5. Okey, CP5 sama CP6. Okey, tengok ni yang kuning ni, CP5 sama CP6. Okey, yang mana yang sama? Yang pertama sama. Jawapan yang pertama sama. Yang mana? CP5 yang pertama sama ini kan. 30. CP6 30. Ni sama jawapan dia, sama-sama 30. Kan? Sebenarnya 5, CP5 kena darab dengan 6, CP6 kena darab dengan 5. So maksudnya yang ini tadi ni, 5 ni kena darab 6 supaya jadi 30. Di bawah dia mesti jadi 30 baru sama. So maksudnya 5 ni darab dengan 6. Yang di atas pun mesti ikut darab 6. Okey, 6 kena darab dengan 5. Yang di atas pun mesti ikut darab dengan 5. Boleh? So apa jawapan untuk ini? Okey, untuk yang ini ialah 2 kali 6. Okey, 2 kali 6 12. Okey, yang di bawah tadi 30. 5 kali 6 30. Tolak. Okey, yang ini, yang di atas apa? 5 kali 5 dapat 25. Yang di bawah dapat berapa? 30. Okey. Okey, so apa lagi next? Selesaikanlah. Dia sudah sama kan? Okey, cikgu salin balik. Okey, bila disalin balik, okey, 12 tolak 25 per 30. Okey, bila sudah sama boleh buat satu pecahan begini Okey, so 12 tolak 25 tidak boleh kan? Bermaksud yang 12 itu adalah bertanda positif. Okey, bila positif dengan negatif, okey, dua yang berlainan simbol,
bermaksud kita akan buat operasi tolak. Siapa tolak siapa? Yang besar tolak yang kecil. So 25 tolak 12. Okey, kena buat sini, kena buat 25 tolak 12. Berapa 25 tolak 12? Dapat jawapan 13 kan? Okey, 13 ikut tanda siapa? 13 ikut tanda 25. So 25 tanda dia tolak. So negatif 13. So maksudnya jawapan untuk ini ialah negatif 13. Pernya ialah per 30. So selesai. Itu untuk operasi tolak. Untuk darab dengan bahagi sepatutnya lebih senang. Untuk operasi darab dengan bahagi sepatutnya lebih senang. Kita tengok untuk operasi darab. Contoh darab. Ini belum gabungan ini baru satu-satu. Untuk darab, contoh 3/4 darab negatif 1 3/5. Ingat cikgu bagi tahu tadi, yang pertama mesti tukar kepada pecahan tak wajar. Kenapa tak wajar? Orang panggil tak wajar. Tak wajar sebab di atasnya lebih besar daripada yang di bawah. Itu maksudnya tak wajar. So ini apa jadi? Yang ini salin saja 3/4. Yang ini darab. Yang di sini tak wajar, apa jadi? 1 darab 5, 5. 5 tambah 3, 8. Dia akan jadi 8/5. So negatif 8/5. Siapa dibuat? Kita salin balik. 3/4 darab negatif 8/5. So bila didarab lebih senang daripada tambah dengan tolak. Kenapa? Sebab kalau darab, kamu darab saja atas dengan atas, bawah darab dengan bawah. So sini dia akan jadi 3 darab negatif 8/4 darab dengan 5. So apa jadi jawapan dia? 3 dengan 8 didarab. Darab nombor. 3 dengan 8 didarab. Apa jawapan? 3 darab 8 24. Lepas tu ada simbol dia. Simbol dia negatif. Lepas tu 3 simbol apa? Tiada bermaksudnya positif. So positif darab dengan negatif akan jadi negatif. Yang di bawah, yang ni darab, simpan di bawah. 4 darab 5 adalah 20. So negatif 24/20. Tetapi tengok 24/20 boleh dipermudahkan. 24 negatif 24/20 boleh dipermudahkan. Boleh jugalah kalau mau tekan kalkulator. Kalau mau tekan kalkulator macam mana? Kita tengok macam mana pengiraan kalau menggunakan kalkulator. So kalau kamu guna kalkulator, maksudnya ya kan, negatif 24/20. Tekanlah negatif 24/20 sama dengan negatif 6/5. So maksudnya jawapan dia apa ni? Negatif 26 atau negatif 6/5. So sama dengan negatif 6/5. Boleh? So next kita tengok yang operasi bahagi. Bahagi. Bahagi so bahagi, apa dia buat bahagi? Yang pertama tadi tukar pecahan nombor bercampur ni tukar kepada pecahan
tak wajar. Macam mana tukar? Okey, darab. Okey, 1 darab 3 dapat 3 jawapannya. So jawapannya tambah dengan 1. Okey, yang ini darab. So ini darab. Kemudian dapat jawapan tambah. So dia akan jadi berapa? 4/3. Okey, kemudian bahagi negatif 5/6. Okey, itu langkah pertama Langkah pertama tukar. Okey, langkah yang kedua ialah untuk operasi bahagi. Okey, untuk operasi bahagi ini kena tukar kepada operasi darab. Selepas bahagi tukar jadi darab, yang pecahan negatif 5/6 ni kena diterbalikkan. Okey, perlu diterbalikkan. Okay, so apa dia buat? Yang ini saling balik. Okey, yang ini tidak terlibat. Maksudnya kamu saling balik. Okey, saling balik maksudnya dia adalah 4/3. Bahagi tukar jadi darab. Okey, yang ini terbalikkan, dia akan jadi negatif 6/5. Okey, boleh. Yang ini ni terbalikkan. Okey, yang bahagi ini tukar jadi darab. Okey, so kemudian macam mana selesaikan? Macam biasalah. Okey, kalau saling balik 4/3 darab negatif 6/5. Okey, darab biasalah. Darab atas, bawah darab bawah. So 4 darab negatif 6/3 darab 5. So sama dengan 4 darab negatif 6. 4 darab 6 apa? 4 nombor 4 darab 6 24 negatif 24 per 3 darab 5 15. Okay, so 24/15. Adakah perlu dipermudahkan? Okay, kita tengok. Okey, tekan kalkulator lah. Okey, berapa tadi? Negatif 24 per, ini pecahan ni, pecahan per 15 sama dengan, okey, jawapan dia negatif 8/5. So sama dengan negatif 8/5. Step. Okey, so selesailah. So ini jawapan. Okey. Okey, so sudah selesai untuk asasnya, asas tambah tolak darab bahagi. Okey, kemudian kita tengok gabungan operasi. Okey, macam mana gabungan operasi. Okey. Okey, kita tengok operasi gabungan Ini gabungan darab, kemudian ada tolak. Okey, sebenarnya yang ini kamu boleh selesaikan terus direct guna kalkulator. Okey, terus dapat jawapan. Tapi kita tidak mahu yang terus jawapan macam yang kamu hantar kerja tu, ialah hantar kerja yang latihan kamu buat tu terus hantar jawapannya. Tidak ada jalan kerja. Okey, itu maksudnya tidak betul. Okey, jawapannya betul tapi tidak ada kaedah. Contoh, kita boleh tekan kalkulator. Contoh 1/5 darab. Okey, darab apa? 2 3 tolak 7 8. Okey, tekan sama dengan.
Tengok berapa dapat? Negatif 1/4. Itu jawapan dia. Okey, jawapan dia negatif 1/4. Maksudnya ialah kamu boleh terus hantar dengan cikgu begini, sama negatif 1/4. Okey, kamu dengan bangganya hantar contohnya kan. Macam betul, memang betul. Cuma tidak ada jalan kerja. Macam mana prosesnya yang menjadikan jawapan negatif 1/4 diperolehi. Okay. So kita nak kaedah dia. Okey. Okey, ingat jawapan dia negatif 1/4 tadi. Okey. Negatif 1/4. Okey, ini jawapannya tadi. Okey, tengok apa kaedah dia. Okey, kaedah dia adalah BODMAS. Okey. BODMAS ada darab, ada kurungan, ada tolak. So apa yang kamu kena buat yang pertama adalah buat dalam kurungan dulu. Okey, dan yang ini jangan lupa tukar dia kepada pecahan tak wajar. Kan? So 1/5 tukar kepada pecahan tak wajar. Maksudnya dia darab sini, dia tambah yang di atas. Kan? So dia akan jadi 1 darab 5, 5 tambah 1, 6. So yang ini sudah jadi 6/5. Darab turun. Kemudian kamu selesaikan yang di dalam ini. Okey, ini diselesaikan dulu sebab dia dalam kurungan. Okey, buat mas kan, dalam kurungan ada operasi tolak pecahan. Ingat, operasi tambah tolak pecahan mesti sama dia punya apa? Penyebut. Okey, yang di bawah ni. Okey, yang di atas pegang ke, yang bawah penyebut. Jadi 3 dengan 8. Okey, 3 dengan 8. Apa yang membolehkan dia jadi sama? Maksudnya kena tengok sifar 3 dengan tengok sifar 8. Okey. Contoh tengok sifar 3 sama tengok sifar 8. Okey, sifar 3 sifar 8. Ni sifar 3. Okey, sifar 3 sama sifar 8. Okey, sifar 3 apa yang sama? Mana jawapan yang sama? 369 24. Kan? Yang pertama sama adalah 24. Ni yang ni. Ini pertama sama 24. Okey. Maksudnya 8 kena kali 3, 3 kena kali 8. So maksudnya kita samakan bawah dia dengan menjadikan bawah dia sebagai 24. So 3 kali berapa tadi? 3 kali 8. Yang atas pun terikut kali 8. Okey, yang 8 kali berapa? 8 kali 3. Atas pun ikut kali 3. So apa jadi? Apa jawapannya? Okey, 2 kali 8 berapa? 16. 3 kali 8 24. Tolak 7 kali 3 21. 8 kali 3 24. So sekarang tengok sama sudah kan? Okey, bawah dia dah sama. Okey, bila dah sama, operasikan yang di bahagian atas saja. Ni kamu tolak yang ni. Okey, tolak yang itulah. 16 tolak 21. Apa jawapan 16 tolak 21? Okey, 65 ni buat apa 65? 65 salin saja. Okey. Okey, so kita buat 16 tolak 21 16 tolak 21. Okey, 16 dia ada simbol depan dia. Bermaksud dia adalah positif. Okey. Okey, so tanda berlainan kan? Tanda berlainan buat operasi tolak. So ambil 21 tolak 16. 21 tolak 16 dapat jawapan dia 5 kan? Betul. 5. So tanda 5 ikut tanda siapa? Ikut tanda 21. Sebab 21 itu besar. So jawapan dia negatif. So negatif 5/24. Okey. So selesaikan ni lah. Sekarang darab kan? Okey, darab. So darab, darab saja atas dengan atas
bawah dengan bawah. Okey, kalau darab ni maksudnya okay, maksudnya 6 darab negatif 5 per 5 darab 24. Okey, 6 darab 5 30 negatif 30. 5 darab 24 berapa? 120. So permudahkan dia akan dapat 1 per 4, negatif 1 per 4. Sama lah kan? Sama sudah dengan jawapan tu. Okey, macam mana permudahkan ni? Okey, guna kalkulator lah. Okey, tekan kalkulator. Negatif 30 per 120 sama dengan negatif 1 per 4. Okey, ataupun kaedahnya ialah okey, ataupun kaedah yang lain, bila kamu nampak ini 6 per 5 ini, yang ini 6 per 5 darab negatif 5 per 24. Okey, bagi yang mahir sifir, okey, dia boleh potong. Okey, darab maksudnya potong kan, kamu sudah belajar darab maksudnya potong kan. So potong 5 dengan 5 potong 5 bagi 5 1. 6 dengan 24 ada sifir 6 kan, sifir 6 bagi 6 1, 24 bagi 6 4. So apa yang tinggal? Yang tinggal 1 dengan 1 negatif, kemudian 1 dengan 4. So maksudnya ialah 1 darab negatif 1. Jadi negatif 1 darab dengan 4 akan jadi 4. So negatif 1 per 4. Yang samalah. Okey. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, kurungan negatif 2 per 3 tambah 1 per 2 bahagi 7 per 12. Ini sama juga macam tadi, boleh tekan kalkulator kan. Tapi bagaimana yang di dalam ini? Okey, yang dalam ni adalah kena selesaikan duluan lah. Okey, kalau tekan kalkulator direct dapat terus jawapan, tapi tidak tahu caranya. Okey, so caranya ialah selesaikan yang di dalam kurungan. Okey, selesaikan ini. Kebetulan dia di depan, anggaplah dia di depan. Bahagi tukar kepada darab. Selepas itu diterbalikkan. Boleh kan? So yang ini 3 dengan 2 di bawah dia. Okey, 3 dengan 2. Okey, 3 dengan 2. Okey, macam mana mau sama? Okey, paling senang kalau kamu ingat, paling senang darab silang saja kan. 3 darab 2, 2 darab 3, automatik sama. So maksudnya 3 ini darab dengan 2. Bukan sebab 2 di atas, sebab di sebelah ni 2. Berarti ikut yang bawah. 3 darab 2 6. Yang atas pun kena ikut darab 2. Okey, yang sebelah darab dengan 3. Darab dengan 3. So apa jadi? Yang ni apa jadi? Dia akan jadi 2 kali 2 negatif 4 per 6 tambah sini 1 darab 3 3 per 6. Okey, selesaikanlah. Okey, bahagi tukar jadi darab. Yang ini terbalikkan 12 per 7. Okey. Okey, kemudian apa dia buat? Selesaikan yang di dalam lah. Selesaikan dalam kurungan. Ini dalam kurungan. Selesaikan yang ni. Kenapa boleh sudah ditambah? Sebab sudah sama di bawah. Okey, yang ni tak boleh tambah. Jangan kamu tambah 2 tambah 1, 3 tambah 2. Okey, dia tak boleh tambah, tak boleh tolak selagi di bawahnya tidak sama. Sekarang sudah sama, boleh sudah buat yang di bahagian atas. So negatif 4 tambah 3. Okey, berapa negatif 4 tambah 3? Okey, negatif 4 tambah 3 tanda berlainan kan. Satu tolak, satu tambah. Maksudnya kita buat operasi tolak. So 4 tolak 3 1.
Satu. Satu ikut tanda siapa? Ikut tanda 4. Kenapa 4? Sebab 4 besar. Jadi apa tandanya? Negatif. So negatif 1. Yang per tadi letak balik per 6. Kemudian darab dengan 12 per 7. Ini salin balik lah. Okey, salin balik. Negatif 1 per 6 darab 12 per 7. Okey, kalau yang sini boleh sudah. Kalau mau tekan calculator pun dah boleh dah ni. Boleh tekan calculator dah. Ya, atau kalau yang tidak ada calculator, buat operasi ni lah. Okey, darab 1 darab 12, 6 darab 7. Okey, bagi yang mahir, dia nampak. Dia boleh potong ni. 6 dengan 12 ni boleh potong ni. Kenapa? Sebab dia mahir sifir, dia tahu sifir. 6 dengan 12 ada sifir yang sama. 6 kali 1 6, 6 kali 2 12. So bahagi dengan sifir 6. So 6 bahagi dengan 6 dapat 1. Ini bahagi 6 kan? Ini pun bahagi 6. 12 bahagi 6 dapat 2. So yang tinggal yang di atas apa? Yang tinggal negatif 1 sama 2. Yang di bawah 1 dengan 7. Lepas tu darab lah. So kalau didarab 1 darab dengan negatif 2, negatif 1 darab dengan 2 dapat negatif 2 per 1 darab 7 dapat 7. So yang pada akhir dia negatif 2 per 7. Okay, so ini adalah jawapan akhir. Okey. Okey, contoh yang ketiga. Okey, ini contoh yang ketiga. Okey, tengok. Sama je kan. Ini dia tidak ada nombor bercampur. Sudah dalam bentuk pecahan begini. Tinggal selesaikan sajalah. Ingat, ini bahagi. Ini kurungan. Buat dalam kurungan dulu. Dan jangan lupa bahagi ini nanti tukar kepada darab. So, buat selesaikan dalam kurungan. Okay, dalam kurungan ada yang begini. Ni, ada berdekatan. So, tukar kepada tanda yang baru. Tolak dengan tolak jadi apa? Dia akan jadi tambah kan? Okay, so, bila selesaikan, salin balik dari depan dari yang tidak dibuat pun disalin balik. Negatif 2 per 5 bahagi. Jangan tukar darab duluan. Sebab kita belum boleh terbalikkan. Mau terbalik yang mana ni? Macam mana mau kasih terbalik ni? Sebab masih lagi banyak. Ni bukan satu pecahan saja, ni ada dua pecahan. So, selesaikan dalam kurungan. Dalam kurungan yang pertama tadi kita ubah yang ini. Dia akan jadi negatif 6 per 5 tambah 1 per 3. Okey. So, apa dia buat seterusnya? Operasi ini kan, operasi ini dalam kurungan. Tapi tengok, dia tidak sama. Okey, bila tidak sama bermaksud kena samakan dia. Macam mana cara sama? Kita darab silang saja. Okey, 5 darab 3, 3 darab 5. Okey, so macam mana buat? Okey, tengok, 5 darab dengan 3, 6 pun terikut darab 3 yang di atas. Kalau 3 kena darab sebelah dia 5, yang atas pun terikut darab dengan 5. So apa jadi? Negatif 2 per 5 bahagi, okay, tulis jawapan yang didarab, negatif 18 per 15 tambah 5 per 15. Okay, cikgu salin balik. Negatif 2 per 5. Ini salin balik saja. Sebab tak cukup ruang. Okay, negatif 18 per 15 tambah 5 per 15. Okay, so sekarang tengok, ini sudah sama kan? Okay, bila sudah sama bermaksud apa kena buat? Selesaikan yang di bahagian atas. Negatif 18 tambah 5. Apa jawapan negatif 18 tambah 5? Okey, maksudnya operasinya adalah operasi tolak. Kenapa tolak? Sebab tanda berlainan.
So 18 tolak 5 dapat berapa? Dapat 13. Okay, simbol berapa simbol? Simbol 13 ikut simbol 18 negatif per 15. Okay, bahagi turun balik. Okay, turun balik di tempat asal lah. Ni turun balik negatif 2 per 5. Okay, kemudian barulah proses menterbalikkan. So negatif 2 per 5 bahagi tukar jadi kali, yang ini terbalikkan, dia akan jadi 15 di atas 13 di bawah, jangan lupa negatif. Ok, so ini selesaikan lah. Ok, selesaikan. 2 dengan 3, 2 dengan 13 tiada sifir, 5 dengan 15 ada sifirnya. So bolehlah potong. So macam mana potong? Potong lah. Bahagi 5, 5 bahagi 5 1, 15 bahagi 5 3. So apa yang tinggal? Yang tinggal yang di atas ialah negatif 2 sama negatif 3. Yang di bawah 1 sama 13. Jadi darablah. So darab yang di atas nombor 2 kali 3, 2 kali 3 6, negatif kali negatif positif, positif. Yang di bawah 1 kali 13 dapat berapa? 13. So jawapan akhir ialah 6 per 13. Okay, ini jawapan akhir 6 per 13. Kenapa yang ini belum akhir? Sebab ini ada tanda positif. Ingat, positif diabaikan. So jawapan akhir inilah. Okay. Okay, contoh yang terakhir. Contoh yang keempat. Okay, ini contoh yang keempat. Negatif 1/4 tolak 4/15 darab 2/4. Okay, ada dua nombor bercampur. Okay, pertama, langkah pertama kita tukarkan. Tukar dia. Macam mana tukar? Sini darab, kemudian tambah. Okay, so 1 darab 4 tambah 1 5. So 5 per 4, negatif 5 per 4 tolak 4 per 15, itu salin saja. Kemudian darab, yang ni sama, ini darab 2 darab 4 8, 8 tambah 1 9, dia akan jadi 9 per 4. Ok, so sekarang tiada sedah nombor bercampur. Yang ada operasi tolak dengan darab, tidak ada kurungan kan. Bila tidak ada kurungan, so buat siapa dulu? Buat operasi darab dulu. Buat yang ni dulu lah. Ni buat yang ni dulu. Okay, 5/4 tu apa dia buat? Negatif 5/4 tu kamu salin saja balik. Yang ni negatif 5/4, salin saja balik. So selesaikan yang ni. Yang ni macam mana selesai? Tengok, kita potong, operasi potong 4 dengan 4 sama sifir 4. So potong lah. So maksudnya boleh potong 4 bagi 4 1, 4 bagi 4 1. Okay. Lepas tu yang ni 9 dengan 15 boleh kan, ada operasi apa? Operasi bahagi 3. 9 ada sifir 3, 15 ada sifir 3. So bahagi dengan 3 lah, sebab ada sifir yang sama. So 15 bahagi 3 dapat berapa? 15 bahagi 3 ada dapat 5. 9 bahagi 3 dapat 3. So apa yang tinggal yang di atas? Yang di atas tinggal 1 3 negatif. Okay, yang di bawah apa tinggal? 5 sama 1. Jadi darablah. So bila didarab 1 darab 3 ni, 1 darab 3 akan dapat 3. Negatif, sini positif, tiada positif. So negatif dengan positif akan jadi negatif. Yang di bawah 5 kali 1, 5 kali 1 5. So per 5. So selesaikan yang ni lagi. Negatif 5/4 tolak 3/5. Okey. Negatif 5/4 tolak 3/5. Okey, ini operasi
tolak pecahan. Operasi tolak pecahan mesti sama dia punya bawah. Macam mana sama bawah? Jangan pula kamu buat 5 tolak 3, 4 tolak 5, tak boleh. Mesti sama bawah dulu. Macam mana 4 dengan 5 jadi sama? Darab sebelah-sebelah kan. 4 darab 5, 5 darab 4. Maksudnya 4 ini darab dengan 5. So 5 ini pun ikut darab 5. Ikut sama Yang ini darab dengan 4, sini darab dengan 4. So apa jadi? Negatif 25 per 20 tolak 12 per 20. Okey, lihat. Sama dah kan? Okay, dah sama. Jadi selesaikan yang di bahagian atas. Okay, selesai yang atas. Apa jawapan untuk yang di atas tu? Okay, yang di atas negatif 25 tolak 12. Tanda sama kan? Bila tanda sama, kamu buat operasi tambah. So tambahlah 25 tambah 12 akan dapat 37. Tanda 37 ikut tanda siapa? Ikut tanda 25 sebab 25 besar. So ikut tanda negatif. So negatif 37 per di bawah apa? 20. Salin balik saja yang di bawah tu. Ini per 20. So jawapan akhir lah. Okey. So harap semua boleh faham Ini jawapan akhir. Okay, so kalau tidak faham, boleh rujuk cikgu di WhatsApp ataupun kamu ulang tengok. Selepas habis tengok video ni, minta tolong selesaikan latihan. Sekian, terima kasih.